Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, peluang dan ruang untuk kita meneruskan lagi siri Al-Quran Sahabatku. Dan insya-Allah hari ini tuan-tuan sekalian, kita akan sambung lagi perbincangan kita di bawah tajuk Asas-Asas Ilmu Tajwid siri yang kedua, insya-Allah. Seperti mana kita telah bincang pada siri yang pertama mengenai topik ini, iaitulah Asas-Asas Ilmu Tajwid. Kita dah mengetahui makna tajwid, dan hasil daripada pengertian tersebut kita dapat mengetahui rukun-rukun tajwid, dan kita dapat mengetahui hukum belajar ilmu tajwid dan mengamalkannya dalam bacaan Al-Quran. Dan kita juga mengetahui beberapa dalil mengenai kewajipan membaca Al-Quran dengan tajwid. Dan insya-Allah hari ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, saya ingin tambah satu lagi dalil mengenai kewajipan membaca Al-Quran dengan tajwid, dan juga dalil mengenai kefarduan, yakni fardu kifayah bagi seseorang itu mempelajari ilmu tajwid. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat sejak zaman sahabat lagi sehinggalah zaman tabi'in, sehinggalah zaman tabi'in, kemudian sehinggalah ke zaman kita ke hari ini, semua ulama sepakat bahawa membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib, kerana untuk memelihara kesucian, kemuliaan Al-Quran seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana juga kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam syairnya. Katanya apa dia tuan-tuan dikasihi oleh Allah? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Ini adalah syair yang telah dikarang oleh Al-Imam Ibn Jazari. Katanya apa dia tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Dan beramal dengan tajwid itu satu kewajiban, yakni satu kelaziman. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran, maka ia berdosa, kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengannya, yakni dengan tajwid. Dan demikian jugalah ianya, yakni Al-Quran beserta tajwid sampai kepada kita. Ini adalah dalil menunjukkan kewajipan kepada kita mesti membaca Al-Quran dengan tajwid. Adapun mempelajari ilmu tajwid, hukumnya ialah fardu kifayah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kalau kita lihat hukum belajar fardu kifayah, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain, wajib. Maka nak tak nak bagi betul bacaan kita itu, kerana hukumnya wajib, nak tak nak mesti kita kena pergi belajar juga ilmu tajwid supaya tepat, sempurna, betul bacaan kita ketika mana kita membaca Al-Quran. Dan dalil menunjukkan fardu kifayah bagi seseorang itu belajar ilmu tajwid, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122, kata Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang, untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ini menunjukkan dalil fardu kifayah bagi seseorang itu untuk mempelajari ilmu tajwid. Apa yang kita bincangkan hari ini tuan-tuan dikasihi oleh Allah mengenai ilmu tajwid, dan tumpuan perbincangan mengenai ilmu tajwid ini fokus kepada kalimah-kalimah Al-Quran. Bila sebut ilmu tajwid, tumpuan perbincangan fokusnya ialah kalimah-kalimah di dalam Al-Quran. Dan apakah kelebihan ataupun fadilat kita mempelajari, kita mengetahui hukum tajwid ini, ilmu tajwid ini tuan-tuan sekalian? Kelebihannya ialah semulia-mulia ilmu
Kita belajar ilmu tajwid ini adalah semula-mula ilmu kerana ia berkaitan terus dengan kalam Allah. Apa yang disebut sebagai kalam? Apa makna kalam? Yakni kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat lagi dari sudut penyusunan ilmu tajwid ini. Ini berkait sedikit sebanyak mengenai sejarah ilmu tajwid. Ulama membahagikan kepada dua bahagian, tuan-tuan sekalian. Dari sudut penyusunannya ada dari sudut amali, dan yang kedua ada dari sudut ilmiah. Dari sudut ilmiah, yakni dari sudut ilmu, secara amalinya kata para ulama sudah tentu dan pasti penyusunnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran diturunkan kepada Nabi, Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dan ketika mana Nabi menerima Al-Quran itu, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus sampaikan kepada para sahabat, dan sudah tentu penyusunnya secara amali iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sudut ilmiah, yakni dari sudut ilmunya, penyusunan ilmu tajwid ini bermula pada zaman at-tabi'in sebenarnya. Bermula pada zaman at-tabi'in. Ada pendapat yang mengatakan penyusunnya ialah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Ada juga yang mengatakan penyusunnya ialah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ada juga yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan ada juga mengatakan Abu Muzahim Al-Khaqani. Adapun orang yang pertama yang menyusun ilmu tajwid dalam bentuk syair, iaitulah Abu Muzahim Al-Khaqani, seperti mana kata Syekh Ibrahim As-Samannudi, katanya wadi'uhu Musa awil Khaqani, yang bermaksud dan penyusunnya iaitu Musa atau Al-Khaqani. Dan yang disebut lagi mengenai ilmu tajwid ini, apa yang dibincangkan mengenai masalahnya, iaitulah kita nak mengetahui kaedah-kaedah, yakni cara-cara untuk membaca Al-Quran. Ini yang kita bincangkan, untuk mengetahui kaedah ataupun cara-cara membaca Al-Quran. Dan matlamat kita sebenarnya, tuan-tuan dikasihi Allah, mengenai ilmu tajwid ini adalah untuk kita memelihara lidah kita ini daripada melakukan kesalahan dan juga kesilapan ketika mana kita membaca Al-Quran. Itulah matlamat kita, tujuan kita, kenapa mesti kita kena belajar ilmu tajwid ini. Tak lain dan tak bukan untuk nak pelihara lidah kita ni, nak jaga lidah kita ni daripada melakukan kesalahan dan kesilapan bila mana kita membaca Al-Quran. Dan faedah yang akan kita dapat, tuan-tuan, bila mana kita belajar tajwid, dan kita dapat memelihara lidah, dapat menjaga kalam Allah dengan baik, dapat membaca Al-Quran dengan sempurna, dengan betul, kita akan mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapat rahmat dan juga keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di akhirat semata-mata, juga di atas dunia pun kita mendapat kerahmatan dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faedahnya, kita akan merasakan kejayaan, kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan mendapat rahmat dan juga mendapatkan keredaan Allah dunia dan juga di hari akhirat. Seperti mana kata Syekh Asy-Syabban, yang beliau ialah Abu Al-Irfan Muhammad bin Ali Asy-Syabban, telah meninggal dunia di Mesir pada tahun 1206 Hijrah. Katanya dalam syairnya, inna mabadi'a kulli fannin 'ashrah, al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah, wa fadluhu wa nisbatuhu wal wadi' wal ismu wal istibdadu hukmu syar' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Katanya sesungguhnya asas-asas setiap ilmu adalah 10, iaitu batasan, tumpuan, matlamat, kelebihan, nisbah, penyusunan, nama, sumber hukum, hukum syarak dan masalah perbincangan. Sebahagian daripadanya melengkapi sebahagian yang lain, dan barang siapa menguasai kesemuanya, maka dia akan memperolehi kemuliaan. Maka di sini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, jelas kepada kita mesti belajar ilmu tajwid, kerana mengamalkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran adalah wajib. Jadi di sini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ambillah peluang. Mana-mana tempat yang ada kelas pengajian, pergilah belajar. Mana-mana tempat yang ada
kaedah bagi memudahkan untuk kita membaca Al-Quran dengan betul, dengan tempat. Hadirkanlah ke majlis-majlis ilmu supaya kita dapat mempraktikkan bacaan Al-Quran kita dengan asas, dengan ilmu tajwid seperti mana yang telah disebut dalam kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama, dan sudah tentu perkara tersebut disandarkan daripada bacaan Nabi SAW. Maka di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, saya ingatkan juga diri saya sarankan juga kepada semua yang mendengar pada hari ini, insya-Allah semoga kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, supaya kita dapat memelihara lidah kita ini daripada melakukan kesalahan, kesilapan ketika mana membaca Al-Quran. Dan pastikan untuk mendapatkan kesahihan bacaan tersebut, pergilah berguru bertalaki, carilah para alim ulama dalam bidang Al-Quran yang mahir dalam Al-Quran untuk kita memperdengarkan bacaan kita di hadapannya, supaya kita rasa terjamin sedikit sebanyak bacaan kita ini adalah bacaan seperti mana mengikut pada syarak, mengikut bacaan Nabi SAW, insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada tuan-tuan yang mendengar pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Dan selamat menyambut Maulidur Rasul pada tahun ini 1442 Hijrah. Semoga kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi SAW semakin bertambah, semakin membuat-buat. Dan cara untuk membuktikan kasih sayang kita kepada Rasulullah, jangan lupa untuk membaca Al-Quran setiap hari, kan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Terima kasih kepada semua. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.